syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripadanya kita sama-sama diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Furu' al-Masail, yang mana pada pertemuan sebelum ini kita telah bincang berkaitan dengan penempatan karya yang berselerak, dan juga kita bincang berkaitan dengan 2 Jumaat dalam satu karya, dan timbul persoalan yang mana tanya beberapa tempat yang menjadi kelirulah kepada kita, bagaimanakah mereka membenarkan ataupun dibenarkan solat Jumaat pada tempat-tempat tertentu, yang mana kalau dalam mazhab kita mesti 40 orang mustautin dan sebagainya. Dan saya ada tanyalah sahabat saya, dan jawapan macam saya bagi tahu hari itu juga. Walaupun begitu, saya ada rujuk beberapa fatwa dan sebagainya berkaitan dengan solat Jumaat ini, dan di beberapa tempat. Antaranya di sini hanya yang pertama, hukum berjumaat di tingkat bawah masjid kompleks ibadah haji Kelana Jaya. Dia hanya sebut di tingkat bawah, itu tidak sebut secara jelas kebenaran dan sebagainya. Begitu juga ada di sini fatwa berkaitan dengan salat Jumaat di Pelantan Minyak di Terengganu, dan ada juga permohonan mendirikan salat Jumaat di Surau University Kuala Lumpur UniKL, di Alor Gajah Melaka. Dan kalau kita lihat kepada fatwa-fatwa ataupun hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh ahli majlis fatwa setiap negeri, itu ada perbezaannya. Dan juga pernah saya lihat juga bagaimana salat Jumaat diadakan kepada banduan, adakah dibolehkan dan sebagainya. Secara keseluruhan, kalau kita lihat kepada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan ini, kebanyakan fatwa dia membenarkan dengan melihat keempat-empat mazhab. Jadi dalam mereka menentukan sesuatu, dia melihat kepada empat mazhab. Membolehkan contohnya di tempat di Pelantan Minyak, begitu juga di UniKL dan sebagainya. Mereka yang pertama melihat kepada empat mazhab, barulah mereka akan mengeluarkan fatwa. Manakala yang kedua, kalau lihat di sini sebagaimana di UniKL, dia kata ada dalam qaul, dalam mazhab Syafi'i ini dia ada satu qaul, satu pandangan yang mengatakan bahawa boleh dengan dihadiri 40 orang yang bermukim. Ada juga pandangan yang mengatakan 40 orang itu boleh terdiri daripada yang bermukim. Dan memang kalau kita rujuk kepada kitab-kitab, contohnya kitab Qalyubi wa Umairah, kalau kita baca kitabnya, kalau dalam bahasa Arab dia 2 jilid. Di situ dia datangkan dengan permasalahan-permasalahan yang rumit, yang sukar, yang jarang-jarang kita jumpa dan sebagainya. Dan kalau kita rujuk kepada al-qaul, pandangan-pandangan, contohnya dalam sesuatu isu, ulama ni kata macam ni, ulama lain kata lain pula dan sebagainya. Tapi dalam pengamalan kita akan pilih yang rajih, yang paling masyhur ataupun yang paling rajih. Contohnya dalam sesuatu isu itu ada 8 pandangan. Apabila ada begitu banyak pandangan, kita ambil pandangan yang paling kuat, pandangan yang paling kukuh hujahnya, yang disokong dengan hujah-hujah yang banyak, dan pandangan itulah yang diamalkan ke dalam masyarakat. Jadi kita ambil yang paling rajih, yang paling masyhur. Dan sebab itulah kalau kita rujuk juga, kita lihat hukum dengan fatwa ini berbeza. Hukum ini dia melihat secara umum. Contohnya kita belajar fiqh, kita belajar berkaitan dengan hukum. Hukum kalau buat begini, hukumnya halal ke haram, hukumnya boleh ke tak boleh, wajib ke sunat ke ataupun sebagainya.
Jadi fatwa ini satu ilmu khusus pula, yang mana perlu dipelajari, perlu difahami, sehingga kalau di Mesir sendiri pun sekarang ini JAKIM dia setiap tahun akan hantar, kebiasaannya kalau sebelum ni ada 20 orang dihantar daripada staf-staf pegawai-pegawai JAKIM pergi ke Darul Ifta di Mesir, tempat ataupun fatwa di Mesir, dan mereka akan berkursus di sana selama 3 bulan, 6 bulan dalam mereka memahirkan diri mereka dalam mengeluarkan fatwa. Kerana fatwa ini berbeza dengan hukum. Contohnya hukum dia umum, manakala fatwa ini lebih bersifat individu, lebih bersifat kepada tempat-tempat tertentu sahaja. Sebab itulah fatwa ini contohnya ada seseorang dia ada masalah dan sebagainya, tiba-tiba dia akan jumpa seorang alim ulama ke mufti dan sebagainya, dia tanya permasalahan yang berlaku kepadanya, dan mufti akan jawab berpandukan kepada individu tersebut, tapi dia bukan diguna pakai oleh umum. Yang kadang-kadang yang tak ada masalah seumpama yang si penanya tadi pun menggunakan juga, sebab memang dalam memberikan fatwa dia akan melihat keseluruhan pandangan-pandangan ulama. Dia akan lihat dia akan cari juga sekurang-kurangnya membolehkan ataupun memberi kemudahan, kesenangan kepada orang yang bertanya tersebut mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi manakala hukum ini dia umum, sebagaimana umum kepada semua, manakala fatwa ini khusus kepada individu tertentu, khusus kepada tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Dan banyak lagi lah perbezaan yang ada di antara hukum dan fatwa. Jadi di situ dan kalau kita lihat peranan, contohnya di negara kita pun ada majlis fatwa negeri, majlis fatwa kebangsaan dan sebagainya. Dan mana-mana kalaulah berkaitan dengan solat ini, dia mesti disokong, diluluskan oleh majlis agama. Kerana kalau buat tanpa mendapat sokongan, sebagaimana disebut di sini, mendirikan solat Jumaat di tempat yang tidak diluluskan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama adalah suatu kesalahan. Jadi yang macam ditanya dari macam apa semuanya, mereka telah kaji, cumanya saya cari punca kenaan dibolehkan situ tu tidak dijelaskan secara lah. Dia hanya mereka membenarkan, dan mereka membenarkan selepas daripada mereka menelitilah pandangan-pandangan, dan mereka melihat juga dalam mazhab Syafi'i itu tentang hukum-hukum ataupun perbezaan pandangan bagi ulama-ulama yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi itu yang berkaitan dengan telah persoalan yang ditimbulkan pada lepas, dan di sini juga berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan hukim dan mustautin itu juga perlu diperhalusilah. Kerana kalau soalan itu telah, contohnya kalau kita berada di mana tempat, dan contohnya kalau saya lah datang ke Bangi ni, bekerja di Bangi, dan sekarang ini seolah-olah kita ni sedang bermustautin di Bangi. Sebab apabila cuti mana balik kampung tu balik sekejap je lah. Tempat asal kita, tempat yang kita tak akan, kita pergi mana-mana pun kita akan balik pula, tempat itu dikira sebagai mustautin. Walaupun baru ni kita telah baru dan nak habis lah cuti sekolah. Yang cutinya sekolah dah kanak-kanak, anak-anak kita, tapi yang mengambil kesempatan pun, ibu bapa pun ambil kesempatan juga lah, cuti sekolah, kita cuti dan sebagainya. Walaupun begitu, itulah secara keseluruhan kesimpulan mengenai persoalan yang lepas, iaitu mereka melihat kepada semua situasi, sebagaimana contohnya yang membolehkan solat Jumaat kepada panduan-panduan. Dia kata syarat boleh buat solat Jumaat, tapi dengan syarat mesti ada 3 orang panduan yang bermustautin. Boleh buat solat Jumaat, tapi mesti wajib ada 3 orang panduan yang bermustautin. Kerana mazhab Imam Malik dari segi bilangan, dia kata 3 orang sudah boleh kita buat solat Jumaat dan sebagainya. Manakala mazhab kita pun ada juga perbincangan
Akan tetapi yang paling rajih, yang paling masyhur, yang diguna pakai ialah 40 orang yang bermustautin. Jadi itu sedikit sebanyak sebagai rumusan kepada apa yang kita bincang pada minggu sebelum ni. Dan pada kali ini kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu pada muka surat 426. Rasanya sampai di situ rasanya. Masuk kepada tidak cukup bilangan jemaah. Situ dah. Jadi seterusnya ialah tidak cukup bilangan jemaah, kerana dalam mazhab kita sebagaimana kita maklum 40 orang. Mesti cukup 40 orang. Seorang ahli Jumaat meninggalkan masjid kerana berhadas ketika solat Jumaat. Jadi dia tanya soalan, kalau ada seorang daripada ahli qaryah, mereka yang datang ke masjid dan mereka meninggalkan masjid kerana berhadas ketika solat Jumaat. Di awal Jumaat terdapat hanya 40 orang. Dia datangkan permasalahan, dia kata hanya ada 40 orang ahli jemaah sahaja. Dan mereka semuanya telah sempat mengikuti khutbah yang disampaikan. Tiba-tiba pada rakaat pertama solat, salah seorang antara mereka terpaksa keluar meninggalkan solat atau kedatangan hadas. Apakah hukum solat Jumaat tersebut? Dia kata, kalaulah bilangannya hanya 40 orang saja, tiba-tiba pada rakaat pertama ni salah seorang daripada mereka keluar meninggalkan solat kerana kedatangan hadas. Jadi bagaimanakah solat tersebut? Adakah dikira sah sebagai solat Jumaat ataupun bagaimana? Maka sekiranya berlaku semikian, dia kata batallah solat Jumaat mereka. Kalau begitu hanya 40 orang saja, tiba-tiba batal seorang, maka bilangannya tak cukup, jadi 39 orang sahaja. Jadi keadaan sedemikian, maka dia kata batallah solat Jumaat mereka. Dan mereka dikehendaki supaya menyempurnakan solat zuhur dengan 4 rakaat. Jadi kalau begitu, kena sempurnakan solat mereka, digantikan dengan solat zuhur dengan 4 rakaat. Namun sekiranya orang yang pergi itu atau yang batal wudu itu kembali semula pada jemaahnya ketika imam belum bangun daripada rukuk rakaat pertama, atau ia sempat membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihramnya dan sempat rukuk bersama imamnya, atau dia sempat rukuk berserta tamakninah bersama imamnya bagi rakaat pertamanya, maka sahlah solat Jumaat mereka. Tapi kalaulah dia ni keluar kerana berhadas, dia pun pergi ambil air wudu dan sebagainya, tiba-tiba selesai dia ambil air wudu tu, dia datang balik dan dia sempat rukuk rakaat pertama bersama dengan imam, ataupun sempat baca Fatihah ke, sempat takbiratul ihram dan sempat rukuk bersama imamnya, dan dia mendapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka ketika itu sah solat Jumaat mereka. Begitu juga halnya jika sekiranya telah takbiratul ihram imamnya dan terdapat salah seorang makmum agak lambat takbir sehingga hampir-hampir imamnya rukuk baru dia takbiratul ihram, maka sah Jumaat mereka. Namun sekiranya makmum itu agak lambat takbir sehingga telah rukuk dan iktidal imamnya baru ia takbir, maka wajib disempurnakan solat zuhur sekiranya tidak ada kesempatan untuk mengulangi solat Jumaat kerana kesuntukan masa. Jadi kalau begitu juga, kalau ada seorang yang lambat nak angkat takbir, lambat dan sebagainya, sehingga dia angkat takbir tu hampir-hampir imam nak rukuk lah, baru dia boleh takbiratul ihram. Jadi ketika itu kalaulah dia lambat dan tak sempat nak rukuk dan iktidal bersama imamnya, maka ketika itu wajib mereka ketika itu kena sempurnakan solat zuhur, kerana kalaulah tidak ada ruang untuk solat Jumaat, tapi kalau ada waktu lagi untuk mereka mengulangi solat Jumaat dan sebagainya, itu tiada masalah. Namun sekiranya waktunya masih ada, maka wajib diulangi solat Jumaat semula kerana cukup bilangan jemaah dan waktunya pun masih ada. Jadi itu berkaitan dengan
kalaulah salah seorang daripada mereka berhadas ataupun meninggalkan solat dan sebagainya, maka dia datangkan di sini beberapa keadaan, beberapa gambaran. Yang pertama, kalaulah dia tinggal dan dia tak datang-datang, tinggal pergi, ketika itu dia kata batallah salat Jumaat. Tapi kalau dia meninggalkan, berhadas, tiba-tiba dia sempat lagi untuk takbir bersama dengan imam, rakaat yang pertama dan sebagainya bersama dengan imam, dan dia sempat dengan tamak ninah bersama imam dan sebagainya, ketika itu sah salat Jumaat mereka. Dan dia datangkan dengan perumpamaan yang lain juga. Perumpamaan kalau ada seorang ahli Jumaat yang lambat angkat takbir, sehingga dia angkat takbir, imam dah rokok dan sebagainya. Jadi ketika itu mereka mesti menyempurnakan solat zuhur sekiranya tiada waktu. Kalau waktu masih panjang lagi, mereka hanya mengulangi semula solat Jumaat, kerana bilangan mereka cukup untuk mereka melaksanakan solat Jumaat. Manakala yang seterusnya, ahli Jumaah meninggalkan masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Tadi dia tinggal semasa ataupun dalam rakaat pertama. Manakala yang kedua ini ketika khatib sedang berkhutbah. Salat Jumaat dengan bilangan jemaahnya yang hanya 40 orang. Tiba-tiba salah seorang makmum bangun dan keluar dari masjid ketika imam sedang membaca khutbah. Tidak berapa lama kemudian, makmum itu masuk semula ke dalam masjid dan imam masih membaca khutbah. Padahal tidak luput daripada makmum tersebut segala rukun-rukun khutbahnya. Ataupun khatib mengulangi semula rukun khutbah ketika ketiadaan makmum tadi. Apakah hukum khutbah tersebut dan apakah yang dimaksudkan dengan kadar masa yang tidak berapa lama? Jadi itu banyak dalam satu perkara saja, 2-3 soalan, yang mana makmum ini dia keluar dan dia datang balik, dia sempat dengan kesemua rukun-rukun khutbah. Ataupun dia sebut di sini juga, kalau dia keluar dan dia datang, imam tu ulang balik rukun-rukun khutbah. Ataupun disebut di sini masa seseorang itu tinggal, dia keluar sekejap itu kerana keadaan tertentu. Bagaimanakah penetapan kadar masa yang dia keluar itu tidaklah lama, tidak mencacatkan khutbah dan sebagainya. Jadi jawapannya ialah khutbahnya dikira sah. Jadi kalau keadaan semikian, khutbah itu dikira sah. Adapun kadar masa yang dikira tidak berapa lama, berkata Syekh Rafi'i, iaitu kadar masa penceraian antara dua solat jamak, sekiranya kurang dari masa 2 rakaat solat yang ringan. Adapun yang lebih jelas mengikut pengertian pada uruf, seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama, iaitu lebih sedikit daripada kadar masa ijab dan qabul. Jadi kesimpulan, walaupun keadaan tadi itu berlaku, dia kata khutbah tetap sah, walaupun dia keluar, kemudian datang balik, dan dia tak sempat, walaupun dia sempat mendengar rukun-rukun, dia sempat mendengar rukun-rukun daripada khutbah tersebut, maka ataupun imam dia ulangi balik rukun-rukun. Biasanya kalau yang kedua itu kita ulang balik, kalau dalam khutbah yang kedua itu biasanya boleh dikatakan kita memasukkan balik banyak rukun-rukun khutbah itu berada pada khutbah yang kedua, walaupun pada khutbah yang pertama pun sudah mempunyai rukun-rukun tersebut, akan tetapi dalam khutbah yang kedua itu diulang balik rukun-rukun khutbah. Jadi dia kata khutbahnya adalah sah. Dan bagaimana kita nak mengukur kadar masa yang mengatakan bahawa seseorang itu dia tinggal sesuatu perkara itu kadar yang tidak lama, iaitu dia kata melihat kepada uruf. Dia kata kadar dia itu lebih sedikit daripada masa ijab dan qabul. Masa ijab dan qabul ini berapa minit kita kata ijab dan qabul. Begitu juga
kurang dari masa 2 rakaat solat yang ringan. Kurang daripada 2 rakaat solat yang ringan. Contohnya kita solat qabliyah ke, kita solat ba'diyah ataupun solat mutlak dan sebagainya. Jadi kurang daripada masa kita solat 2 rakaat itu dikira sebagai masa yang singkat lah. Dan kita tak boleh tinggal lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu dikira tak boleh, kerana kita meninggalkan sesuatu pada kadar masa yang lama. Tengok satu lagi berkaitan dengan bilangan juga. Solat Jumaat menggantikan solat zuhur. Orang yang tidak diwajibkan solat Jumaat seperti kanak-kanak, hamba sahaya dan wanita, jika mereka mengerjakan solat Jumaat, adakah gugur daripada mereka solat zuhur atau tidak? Bagi mereka yang tidak diwajibkan, contohnya disebut di sini kanak-kanak, hamba sahaya, wanita, kalaulah mereka solat Jumaat, adakah gugur kepada mereka solat zuhur? Memadai bagi mereka dengan solat Jumaat yang dikerjakan dan tidak perlu mengerjakan solat zuhur lagi. Jadi tiada masalah bagi mereka. Bagi mereka, kalau mereka solat Jumaat bersama dengan lelaki, bersama dengan mereka yang baligh dan sebagainya, itu bersama bukan hamba, jadi solat Jumaat mereka dikira dan tak perlu mengulangi solat zuhur lagi. Namun bagi mereka yang diwajibkan ke atasnya solat Jumaat, sama ada mereka terdiri daripada orang yang boleh dihitung untuk mencukupkan bilangan bagi solat Jumaat ataupun tidak sah solat zuhurnya selagi masih ada kesempatan untuk dia pergi ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat yang diwajibkan ke atasnya. Akan tetapi apabila telah luput masanya, kadar jemaah di masjid telah selesai menunaikan solat Jumaat, maka barulah sah solat zuhurnya pada ketika itu. Jadi ini lain. Kalau bagi orang yang diwajibkan ke atasnya solat Jumaat, dia tak buat dan dia termasuk dalam orang yang dihitung untuk mencukupkan bilangan solat Jumaat, maka tak sah zuhurnya. Dia mesti pergi ke masjid juga, kecualilah kalaulah di masjid itu sudah selesai solat Jumaat dan sebagainya, barulah dia boleh solat zuhur dan solat zuhurnya dikira sah di sisi syarak. Jadi itu 3 persoalan. Yang pertama berkaitan dengan seseorang yang meninggalkan Jumaat, meninggalkan solat Jumaat kerana berhadas. Yang kedua, seseorang yang meninggalkan solat Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah. Manakala yang ketiga berkenaan dengan kaum mereka yang tidak diwajibkan solat Jumaat, kanak-kanak, hamba sahaya dan wanita. Kalau mereka solat Jumaat, adakah mereka perlu ulangi balik solat zuhur ataupun tidak? Jadi itu 3 persoalan berkaitan dengan tidak cukup bilangan jemaah. Okey, seterusnya berkaitan dengan makmum masbuk bagi solat Jumaat. Makmum masbuk ketika imam bangun daripada rukuk kedua. Ini masuk pula dalam perkara lain berkaitan dengan masbuk. Makmum masbuk ketika imam bangun daripada rukuk kedua. Seseorang makmum masuk ke masjid untuk solat Jumaat dan mendapati imamnya baru bangun daripada rukuk pada rakaat kedua. Ini bererti luputlah solat Jumaatnya. Apabila dia hendak takbiratul ihram, adakah dia dikehendaki supaya niat solat zuhur ataupun niat solat Jumaat ikut imam? Jadi dia yang difokus di sini ialah berkaitan dengan niat. Kalau dia pergi untuk solat Jumaat, tiba-tiba imam sudah berada pada rakaat yang kedua, jadi ketika itu luputlah Jumaat dia, sebab dia tak sempat 1 rakaat bersama dengan imam bagi solat Jumaat. Jadi ketika itu bagaimana? Adakah perlu dia niat solat zuhur ataupun niat solat Jumaat? Jadi bagi situasi sedemikian, dia kata dia dikehendaki supaya niat solat Jumaat. Kalau demikian juga dia memang tak sempat dah.
solat Jumaat bersama imam, tapi dia dikehendaki untuk niat solat Jumaat sekiranya dia terdiri daripada orang yang diwajibkan Jumaat. Kalau dia termasuk dalam golongan orang yang diwajibkan Jumaat. Akan tetapi sunat hukumnya ia berniat solat Jumaat sekiranya dia bukan ahlul Jumaat, kerana boleh jadi imamnya terlupa akan salah satu daripada rukunnya, lalu kembali kepada rakaat pertamanya, dan makmum tersebut turut mengikuti, dan ini bererti dia sempat satu rakaat bersama imamnya dan dapatlah Jumaat baginya. Jadi kalau dia ni tergolong dalam golongan orang yang diwajibkan Jumaat, dia dikehendaki supaya niat solat Jumaat. Akan tetapi kalau dia tidak termasuk dalam orang yang diwajibkan Jumaat, jadi ketika itu hukumnya sebagaimana sunat sahaja. Sunat sahaja, kerana takut-takut imam itu dia terlupa, kemungkinan pada rakaat pertama dia tertinggal rokok ke, tertinggal sujud dan sebagainya, dan kemungkinan dia akan tambah balik satu rakaat yang tertinggal tersebut, contohnya tertinggal sujud dan sebagainya. Jadi dia akan tambah balik. Jadi maksudnya dia akan sempat juga bersama dengan imam, kerana imam itu ada tertinggal satu rakaat. Akan tetapi sekiranya imam itu kembali kepada rakaat pertama bukan kerana tertinggal salah satu rukun, tetapi kerana tersalah atau terlupa, maka makmum masbuk tadi tidak dapat Jumaatnya. Jadi kalaulah imam tadi dia tambah satu rakaat lagi, kembali pada rakaat pertama, tapi bukan kerana tertinggal satu rukun, bukan tertinggal salah satu rukun, contohnya tertinggal sujud ke, ataupun tinggal rukun-rukun yang lain, akan tetapi kerana tersalah ataupun terlupa, tapi makmum tadi dia tak dapat Jumaat juga, kerana dia pergi memang dah pada rukuk yang kedua dan dia memang tak dapat Jumaat, kerana imam tadi dia buat bukan kerana tertinggal rukun, akan tetapi buat kerana tersalah ataupun terlupa. Inilah yang dimutamakan oleh Syekh Zayadi dan berlawanan dengan apa yang dimutamakan oleh Syekh Ibn Hajar, yang mengatakan bahawa dikira dapat Jumaat dengan dapat satu rakaat bersama imamnya, walaupun bukan rakaat pertama dan kedua, sekalipun seperti imamnya bangun ke rakaat yang ketiga walaupun dengan sengaja, sekalipun seperti mana yang telah kami nyatakan dalam kitab Syarh Irsyad. Jadi dikata ada lagi pandangan lain. Pandangan lain kata dapat Jumaat juga kalau seseorang itu sempat satu rakaat bersama dengan imam, walaupun tak dapat pada rakaat pertama, dapat rakaat yang kedua, walaupun tak dapat pada rakaat yang kedua, tapi dapat rakaat yang ditambah oleh imam, itu pun dikira seseorang itu dapat Jumaat mengikut Syekh pandangan daripada Ibn Hajar. Katanya lagi, sekiranya makmum yang dapat satu rakaat bersama imamnya bangun untuk mencukupkan bilangan rakaatnya yang kurang selepas imamnya memberi salam, selepas itu datang pula seorang lagi dan mengikutinya. Jika makmum yang kedua itu sempat satu rakaat bersama imamnya, maka sempat juga Jumaat baginya. Tiba-tiba berantai, ini maksudnya berantai yang makmum yang lewat tadi, apabila dia masuk sambung pada rakaat yang kedua, tiba-tiba ada orang lain pula menjadikan dia sebagai imam, kawan orang lain pula ikut, maka dia kata disebut yang ikut ni, yang sempat bersama dengan imam tadi, makmum tadi pada rakaat yang kedua, dia kata dia juga mendapat Jumaat baginya. Apabila makmum kedua ini bangun untuk menambahkan lagi bilangan rakaat yang kurang setelah imamnya memberi salam, tiba-tiba datang pula makmum yang ketiga, dan mengikut di belakangnya. Jika makmum yang ketiga itu juga sempat satu rakaat bersama imamnya, maka sempatlah Jumaat baginya, dan begitulah seterusnya sehingga habis waktunya, yang mana semua akan memperoleh Jumaat. Kalau sambung-sambung lagi, ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang ketujuh dan sebagainya, jadi semua mereka akan memperoleh Jumaat sehinggalah habis waktu Jumaat tersebut, sehingga masuk kepada waktu asar. Lain pula hanya apa yang diutamakan oleh Syekh Ramli. Dia sebut pula pandangan daripada Imam Syekh Ramli. Dia kata lain pula baginya
yang mengatakan bahawa tidak memperoleh Jumaat melainkan hanya bagi makmum masbuk yang pertama sahaja. Bagi pandangan Syekh Ramli, dia kata yang dapat Jumaatnya ialah makmum masbuk yang pertama sahaja. Manakala yang lain tu, yang ikut makmum masbuk yang pertama itu, semua mereka bukan tak dapat Jumaat, tapi mereka hanya boleh solat zuhur sahaja. Jadi itulah didatangkan dengan khilaf-khilaf yang banyak di sini berkaitan dengan makmum yang dapat bersama dengan imam ketika rukuk yang kedua. Jadi di situ yang pertama ada khilaf, dia bincang adakah dia dapat Jumaat atau tidak. Ada dua pandangan, satu pandangan kata dia dapat Jumaat, satu pandangan lagi kata tak dapat. Manakala yang dapat ni pula kalau ada orang yang ikut yang menjadikan dia sebagai imam, bagaimana pula orang-orang yang menjadikan dia sebagai imam. Ada dua pandangan juga. Yang pertama kata dia juga dapat Jumaat, yang kedua mengatakan bahawa yang ikut tu tidak mendapat Jumaat sebagaimana makmum yang masbuk yang pertama sahaja yang dapat imam. Satu lagi, makmum masbuk solat Jumaat ketika imam sedang tasyahud. Makmum masbuk solat Jumaat ketika imam sedang tasyahud. Seseorang makmum datang ke masjid untuk solat Jumaat dan mendapati imamnya sedang membaca tasyahud. Dia yakin imamnya tidak ketinggalan suatu apapun dan dia tidak akan bangun melainkan hanya akan memberi salam. Adakah makmum tersebut dikehendaki berniat solat zuhur ataupun berniat solat Jumaat? Jadi kalau tadi pada rukuk kedua, manakala yang ni memang sudah tasyahud dan dia tahu dah bahawa imam dia ni tak akan bangun untuk menambah rakaat sekiranya ada berlaku meninggalkan rukun dan sebagainya, dan dia tahu bahawa imam juga akan memberi salam. Bagaimanakah kepada makmum ini? Adakah dia niat salat zuhur ataupun salat Jumaat? Yang lebih tepat ialah berniat salat Jumaat, kerana bersamaan salat dengan salat imamnya. Walau bagaimanapun dia dikehendaki supaya menambah 4 rakaat selepas imamnya memberi salam. Jadi dia kata yang paling tepat, kerana pandangannya banyak ni, sebab itulah dia sebut dengan istilah yang paling tepat, yang lebih tepat. Dia niat dengan salat Jumaat kerana nak suruh sama dengan niat imam, kerana imam juga niat dengan salat Jumaat, akan tetapi dia mesti menambah 4 rakaat selepas imam memberi salam. Jadi itu persoalan berkaitan dengan niat, berkaitan dengan seorang yang masbuk ketika imam sedang tasyahud. Ada apa-apa perbincangan ataupun yang telah kita sebut berkaitan dengan tidak cukup bilangan dan juga makmum masbuk berkaitan dengan niat dia, bagaimana nak niat itu, adakah niat salat Jumaat ataupun niat salat zuhur? Yang masbuk masa tasyahud, dia niat solat Jumaat, tapi dengan arba'ah rakaatin, bukan dua rakaat, tapi buat dengan 4 rakaat. Kerana niat itu dia nak, tujuan niat salat Jumaat itu nak kerana bersamaan dengan salat imam. Tapi dia buat tu, dia memang tak dapat dah Jumaat, memang tak dapat dah, memang dia buat salat zuhur, cuma dia sendiri niatnya supaya sama dengan imam sebagaimana yang di sini. Tapi kalau disebut dengan istilah yang lebih tepat, jadi ada yang kata salat zuhur terus, ada yang kata bermacam-macam, tapi dalam ni dia sarankan, dia masukkan, dia kata lebih tepat kita niat salat Jumaat dan kita tambah dengan 4 rakaat sebagai salat zuhur, kerana memang kita tak dapat ada salat Jumaat kerana sudah selesai imam. Kalau tak ada, kita terus kepada soalan yang imam solat Jumaat terlupa sujud yang kedua. Ini
persoalan lagi dia datangkan kepada kita. Imam solat Jumaat, kemudian dia terlupa sujud yang kedua. Imam yang mengimamkan solat Jumaat terlupa untuk melakukan sujud yang kedua di rakaat pertama dan terus bangun, manakala makmum masih duduk dan menegur imamnya. Imam terus juga berdiri dan membaca Al-Fatihah. Dalam keadaan sedemikian, apakah yang harus makmum lakukan? Jadi kalau berlaku sedemikian, imam tertinggal sujud yang kedua, sujud pada rakaat yang pertama, bagaimanakah keadaan makmum? Dia dah tegur imam, tapi imam tak terus membaca Al-Fatihah. Apakah yang harus dilakukan oleh makmum? Mestikah makmum turut bangun berdiri mengikuti imamnya, ataupun diniatkan duduk antara dua sujud sambil menunggu imamnya duduk, atau dia melakukan sujud yang kedua sambil menunggu imamnya di dalam sujudnya, atau bagaimana? Jadi didatangkan 4 di sini. Kalaulah berlaku demikian, yang pertama, adakah dia terus bangun berdiri juga? Yang kedua, adakah dia niat duduk dia tu duduk antara dua sujud? Yang ketiga, adakah dia melakukan sujud yang kedua dalam keadaan menunggu imamnya, manakala ketiga, atau bagaimana? 4 ada di sini. Maka jawapan kepada keadaan ini berlaku, tidak harus bagi makmum berdiri mengikut imamnya. Itu jawapan yang pertama. Jadi yang pertama tu, adakah dia berdiri juga mengikut imamnya? Jadi di sini tidak harus bagi makmum berdiri mengikut imamnya, dan tidak harus juga menunggu imamnya ketika duduk antara dua sujud, kerana perbuatan tersebut dikira sebagai memanjangkan rukun yang pendek. Jadi yang kedua pun atau yang kedua pun tidak boleh juga. Tak boleh duduk antara dua sujud, kerana seolah-olah kita telah memanjangkan rukun yang pendek. Tetapi makmum diharuskan sujud dan menunggu imamnya ketika dia melakukan sujud yang kedua, kerana ia rukun yang panjang. Tapi disebut di sini yang atau yang ketiga itu, makmum diharuskan, dibolehkan sujud dan menunggu imamnya ketika dia melakukan sujud yang kedua, kerana ia rukun yang panjang. Kerana sujud ini rukun yang panjang. Perlu diingat, jika imam meneruskan juga rakaat yang keduanya tanpa turun, kalau imam tu tetap berdegil lagi, tetap meneruskan rakaat yang keduanya tanpa turun semula, melakukan sujud kedua yang tertinggal, maka makmum perlu niat mufaraqah. Jadi ketika itu, kalaulah imam tetap berdiri dan baca Fatihah dan meneruskan bacaannya, ketika itu dia kata makmum perlu niat mufaraqah dan meneruskan solat Jumaatnya dengan 4 rakaat. Kalau begitu, kena buat solat Jumaatnya dengan 4 rakaat. Dan selepas itu makmum perlu memberi peringatan teguran imamnya tentang kesilapannya supaya mengulangi solat Jumaatnya. Jika imam menyedari kesilapannya dan mengulangi solat Jumaatnya semula. Kalaulah imam tadi dia sedar bahawa dia telah melakukan kesilapan dan mengulangi solat Jumaatnya semula, maka harus bagi makmum mengikuti solat Jumaatnya semula. Jadi harus bagi makmum ini boleh nak ikut imam itu untuk solat Jumaat semula. Jika tidak, kalau imam dia tidak menyedari, tidak mengakui kesilapannya, maka solat yang dikerjakan oleh makmum dengan 4 rakaat tersebut dikira sah dan sempurna. Jadi makmum yang sudah melakukan 4 rakaat itu dikira sah dan sempurna. Kemudian yang seterusnya, orang kampung pergi ke bandar untuk menunaikan solat Jumaat. Orang kampung dia pergi ke bandar untuk menunaikan solat Jumaat. Penduduk yang mendiami kawasan pendalaman yang jauh dengan bandar, lebih kurang 1 farsakh, maksudnya 3 batu ataupun 5 km, dan mereka seringkali berulang-alik ke bandar untuk menunaikan solat Jumaat, solat sunat hari raya dan sebagainya. Persoalannya, adakah mereka diwajibkan supaya datang ke bandar bagi mendirikan solat Jumaat?
Kerana tanpa kehadiran mereka, salat Jumaat tidak dapat didirikan kerana bilangan jemaahnya tidak mencukupi. Jadi kalau begitulah, orang kampung ni dia terpaksa pergi ke bandar untuk salat Jumaat. Kalau mereka tak pergi, bilangannya tak akan cukup. Adakah mereka wajib ataupun mesti pergi setiap Jumaat ke masjid, ke bandar? Jawapannya, mereka tidak diwajibkan datang ke bandar untuk mendirikan salat Jumaat, dan mereka tidak boleh dihitung untuk mencukupkan bilangan jemaahnya kerana mereka tidak bermustautin di bandar. Jadi kalau ikut di sini, dia kata dia tak perlu pergi ke bandar, tak wajib mendirikan salat Jumaat di bandar dan sebagainya, kerana tidak boleh dihitung mereka itu dalam bilangan jemaahnya kerana mereka tidak bermustautin di bandar. Jadi sebab itulah biasanya apabila ada sebuah masjid, qaryah dan sebagainya, dan pihak jabatan ataupun pihak majlis agama telah menentukan kampung ini masuk kepada qaryah mana, kampung ini masuk kepada qaryah mana dan sebagainya, yang masuk kepada itulah yang dikira sebagai mereka yang perlu mencukupkan bilangan jemaah, dan mereka itulah termasuk dalam golongan orang yang bermustautin pada tempat tersebut. Manakala mereka yang di luar, ahli qaryah dan sebagainya, tidak perlu kepada mereka kerana mereka tidak kira sebagai orang yang bermustautin di qaryah tersebut. Jadi itu penentuan kita kena tahu juga, kita ini di manakah tempat kita sepatutnya kita menunaikan solat Jumaat, supaya kita boleh mencukupkan dari segi bilangannya, dan jemaah kita pun kita dapat tunaikan dengan sempurna di mukim yang telah ditetapkan oleh majlis agama dan sebagainya. Satu yang terakhir, niat untuk solat Jumaat jika ada waktu. Seseorang mengerjakan solat dan niat takbiratul ihram, dia berniat solat Jumaat jika masih ada waktu. Jika tidak, maka solatnya adalah solat zuhur. Maka nyata waktunya masih ada, adakah sah solat Jumaatnya ataupun tidak? Kalau seorang itu dia mengerjakan solat Jumaat, dan ketika takbir orang itu dia berniat solat Jumaat jika masih ada waktu, bagaimanakah kepada mereka yang melakukan sedemikian? Dia kata sah niatnya dan sah juga solat Jumaatnya kerana asalnya masih ada waktu. Mengikut pendapat para ulama, dimaafkan jika sekiranya seorang itu merasa was-was ketika berniat adakah waktunya masih ada ataupun tidak, apabila disandarkan taklifnya kepada yang lebih tepat. Jadi kalau dia buat sedemikian, sebagaimana yang disebut dalam kitab Furu' al-Masail ini, mengikut pendapat ulama, sah niat seseorang yang buat salat Jumaat jika masih ada waktu. Tiba-tiba ada waktu, jadi maka manakah? Jadi ketika itu sah salat Jumaatnya mengikut kepada pendapat para ulama, kerana seorang itu dia sandarkan taklif kepada yang lebih tepat, kerana kepada mereka yang lebih alim daripadanya. Jadi itulah berkaitan dengan makmum masbuk bagi salat Jumaat ini, kerana perbincangan berkaitan dengan masbuk ini panjang lagi tu, ada 2-3 muka surat lagi sebelum masuk kepada khatib dan khutbah. Tadi yang kalau diwajibkan solat Jumaat, tapi kita dapat pergi, kita tunggu habis solat Jumaat dulu baru solat zuhur ya. Tapi kalau wanita lepas azan dia boleh terus solat zuhur ke atau boleh pergi juga? Azan wanita tiada masalah, kerana mereka tidak termasuk dalam mereka yang diwajibkan solat Jumaat, kerana wanita kaum hamba dan sebagainya, mereka ni boleh terus apabila masuk azan tu dah boleh terus salat zuhur, kerana mereka tidak termasuk dalam golongan yang diwajibkan salat Jumaat. Yang berlaku tadi, yang disebut tadi, bagi mereka yang diwajibkan, bukan tidak musafir, tidak apa dan sebagainya, tapi dia tak pergi kerana sebab-sebab itu dan sebagainya, jadi dia kena tunggu selesai dulu. Kalau sempat tu dia kena pergi juga. Kalau dia selesai kerja contohnya, apa yang dia buat tu dah selesai, tiba-tiba salat Jumaat masih belum selesai lagi, dia mesti pergi juga.
juga. Wajib pergi juga, kecuali lah tiba-tiba kalau dia pergi tak sempat juga, barulah dia boleh. Jangan pula rasa ada tak sempat ni terus solat zuhur, tak boleh. Kalaulah keadaan itu berlaku, kalau dia buat di dalam waktu Jumaat belum selesai lagi, maka solat dia tidak dikira sah. Kalau yang orang perempuan yang solat Jumaat, dia gugur solat zuhurnya, jadi apa niatnya? Niat dekat waktu ataupun niatnya? Kalau dia pergi solat Jumaat, dia masuk niatnya Jumaat ni. Fardu Jumaat dia. Niatnya sama saja. Solat Jumaat, solat fardu Jumaat 2 rakaat makmum kerana Taala. Bukan dia sebab dia masuk kepada solat sebagaimana disebut tadi. Kalau dia pergi solat Jumaat juga, walaupun dia tidak diwajibkan, tapi tetap niat fardu. Sebab zuhur pun fardu juga. Kalau dia tak niat fardu, tak selesai lagi kefarduan dia. Jadi mesti sama-sama fardu lah. Cumanya dia solat Jumaat, dan Jumaat itu dikira dan dikira sebagai solat Jumaat lah. Tak perlu gantilah dengan solat zuhur. Tapi dari segi niatnya sama saja. Bukan niat dengan niat lain. Solat fardu Jumaat 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Yang keduanya Ustaz, Ustaz kata solat Jumaat yang imam yang terlupa untuk sujud kedua rakaat pertama. Right? Okay, katakan kalau dalam solat biasa, jemaah biasa, kan makmum tu sama ada dia mau harakat, kan? Lepas tu nanti dia buat solat, kita solat zuhur, okey? Solat zuhur, imamnya terlupa untuk sujud kedua rakaat pertama atau kedua itu lah. Okey. So imam makmum akan mengharapkan. Dia mula-mula step pertama dia tegur dulu. Yes. Tegur. Ataupun tunggu masa sujud tu. Lepas tu imam tak tunggu juga. So dia niat mengharapkan kan? So dia akan teruskan solatnya. So lepas solat tu perlu dimaklumkan pada imam pada ulang solat semula untuk jemaah ataupun tak payah dah? Tak, dikira dari segi sah, dah dikira sah. Okay. Apabila kita mufaraqah dan kita solat sendiri lah, mufaraqah bersama imam, dan apabila selesai solat, kita bagi tahu imam dah tertinggal begitu dan sebagainya lah. Jadi yang wajib kena ulangnya ialah imam saja. Yang makmum tu tak perlu ulang lah, kecuali lah kalau dia tak niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, dia kena ulang bersama dengan imam. Tapi kalau dia dah niat mufaraqah dan sebagainya, jadi solatnya sudah dikira sah. Tapi si imam kena ulang lah. Imam kena ulang sebab dia tertinggal satu rukun, solat dia tak sah lah. Okey, kalau macam ni Ustaz, si imam pula dia lepas pada tahiyat tu dia tambah satu. Betul? Kalau kita tertinggal satu rukun, kita tambah satu rakaat. Si imam tambah satu rakaat. Imam kalau di akhirnya baru perasan bahawa dia tertinggal satu rukun, dia kena tambah satu rakaat. Tapi yang si makmum ni memang tak boleh ikut dia dah. Makmum ini kalau dia tidak niat mufaraqah, dia kena ikut imam. Ketika itu kalau contohnya apabila seorang itu tegur imam, tiba-tiba rakaat pertama imam perasan, kalau imam perasan dia terus turun sujud. Tapi kalau dia tak perasan, masa tu dia kata apa kesilapan, dia pun masih mencari. Kadang-kadang imam dia masih mencari-cari lagi apa kesilapan dia. Tapi makmum dia tak niat mufaraqah, dia terus ikut imam. Betul maksud dia. Dia terus ikut imam. Lepas tu apabila di akhir tu imam baru perasan, umumnya dia tertinggal sujud. Jadi imam pun tambah satu rakaat. Jadi makmum pun kena tambah juga. Sebab makmum pun sama, tidak tertinggal juga, tak cukup satu rukun. Jadi ketika itu dia mesti ikut imam juga lah. Okey, so maksudnya sebelum salam tu imam akan sujud sujud sahwi. Lah. Sujud sahwi. Tapi sekiranya imam pun tak tahu salahnya, dia tak tambah satu rakaat. Okey. So lepas tu makmum beritahu, imam tambah satu lagi saja ke ataupun perlu ulang solatnya? Macam mana saya ulang balik soalan tu? Okey, kiranya keadaannya di mana imam tadi terlupa yang sujud kedua kan? Okey. Tapi imam tak tahu salah silapnya. Makmum ikut juga.
lepas tasyahud tu dia beri salam tanpa menambah satu rakaat kan. So lepas tu adakah imam perlu mengulangi solatnya ataupun tambah satu saja dan sebagainya? Kalau dia tahu contohnya apabila selesai tu, selesai apa dan sebagainya, kalau dia tahu bahawa yang tertinggal itu rukun, ya, dia kena ulang balik lah. Ulang solat. Ulang solat. Kalau lah dia tertinggal itu benda yang boleh ditampar dengan sujud sahwi, maka ketika itu dia hanya sujud sahwi sahaja. Dalam hal ini sujud yang kedua tu kan rukun kan? Sujud yang kedua. Sujud yang kedua kalau tertinggal rokok, sujud. Sujud. Sujud yang kedua ni sebagai apa? Rukun apa? Rukun. Jadi tinggal rukun tak boleh. Tinggal rukun dia tak boleh digantikan dengan sujud sahwi saja, tak boleh. Dia mesti kena buat ulang satu rakaat. Ataupun kita ulang, kalau terus ulang itu masa tu tidak masalah. Tapi kalau dah lama masanya, mesti kena tambah satu rakaat. Kemudian dibuat dengan sujud sahwi kerana ada penambahan, pengurangan dan sebagainya itu dibuat dengan ditambah dengan sujud sahwi. So kiranya selepas saja dia bersalam tu barulah dia sedar atau barulah makmum maklumkan. So dia ulangi solat. Jadi makmum tu dia kurang ikut satu rukun. Ikut sebab dia ikut imam. Jadi mereka semua tu kena tambah satu rakaat. Bersama imam lah. Bersama imam. Selepas salam tu Ustaz. Selepas salam. Selepas salam. Selepas salam. Tapi tidak boleh diselangi ketika itu. Kalau diselangi dengan macam tadi lah kata-kata yang makmum didahulu itu pasti dia. Kalau makmum ketika itu contohnya kalau kita kata makmum imam dia tak sujud. Ya. Imam bangun. Ya. Tiba-tiba makmum dia sujud. Makmum sujud. Okey. Jadi ketika itu makmum dia kena niat mufaraqah. Sebab dia telah melanggar imam. Kalau dia tak niat mufaraqah, dia buat begitu, makmum tu yang terbatal kan? Sebab dia dah melanggar dengan imam dan sebagainya. Tapi apabila mereka selesai, tiba-tiba imam tanya apakah yang berlaku. Kalaulah rukun, dia kena ulang balik. Ulang solat. Kalaulah yang boleh digantikan dengan dengan sujud sahwi, dia hanya boleh sujud sahwi selepas daripada salam. Kalau sujud sahwi ni, sebab sujud sahwi ada perbahasan sama ada sebelum salam ataupun selepas salam. Jadi kalau dia maklum, makmum belakang maklum, dia pun sujud sahwi selepas daripada salam. Dia ada masalah untuk menampung apa yang tertinggal semasa solat. Tapi bagi yang rukun itu, dia kena ulang balik salat. Ulang semula? Ulang balik salat. Memang dia kena tak, kalau dia perasan sebelum daripada solat dan sebagainya, dia tambah satu rakaat. Tapi dah bersalam? Tapi dah bersalam apa tu biasanya apabila begitu dia jadi panjang. Imam kata aku silap apa jadi panjang dia tu. Dah bagi masa dia tu dah lama, dia kena ulang balik solat. Lalu yang iman kan ada masalah PA system kan. Jadi pernah jadi macam kita baru rakaat pertama PA system putus, tak dengar apa-apa pun. Jadi masa tu dia jadi macam second wave. Jadi kita ikut. Masa tu boleh tak kita niat keluar lepas? Boleh kan? Niat keluar tu pada rakaat berapa tu? Pada bila PA system dah. Sebab itulah kalau kita lihat di Masjid Haram atau masjid-masjid besar, Bilal di belakang tu dia akan ikut. Kalau imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar tu, Allahu Akbar itu lebih kuat lagi lah, lebih daripada imam. Dan begitu juga kalau berlaku sedemikian, bagi mereka yang tahu, sepatutnya orang yang berada belakang imam tu dia tinggikan suara semasa dia bangun, dan orang yang jauh daripada itu tinggikan suara dan sebagainya supaya memaklumkan orang yang berada di belakang. Begitu juga kalau dalam perkara ini, contohnya kadang-kadang kita solat dalam masjid tu lah, tiba-tiba ada ruang di luar masjid,
kita buka pintu dan sebagainya di atas sebagainya, biasanya orang yang berada di hujung sekali itu disunatkan kepadanya untuk dia sebut secara kuat. Contohnya masa Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya nak maklumkan orang yang di belakang yang tak nampak imam, yang terhadang dengan tiang ke apa sebagainya. Jadi ketika itu sepatutnya orang yang di hujung, di akhir itu memainkan peranan, dia yang meninggikan suara. Sekiranya kalau berlaku macam itulah PA system dan sebagainya. Cumanya persoalan kalau nak niat nak mufaraqah, dia kalau kita mufaraqah, sebab kita tengok tadi kalau mufaraqah itu kadang-kadang menyebabkan bilangan Jumaatnya kurang atau apa-apa, jadi masalah yang kita bincang dulu ni. Kalau dia mufaraqah pula dengan sebab itu tak cukup dan sebagainya, jadi itu masalah lain pula. Jadi itu panjang dia. Kalau kita niat mufaraqah, kira menyebabkan bilangan, menyebabkan mereka yang hadir Jumaat. Tapi kalau kita niat mufaraqah, saya saja pada mufaraqah, kalau kita tak sempat satu rakaat, kita kena tak boleh solat Jumaat. Dia solat zuhur lah, dia tak kena jadi solat kalau pada rakaat yang pertama, sebab kita memang masih tak sempat lagi satu rakaat bersama dengan imam sebagaimana kita baca tadi lah, apa yang kita bincang. Tapi yang pentingnya peranan mereka yang berada di hujung lah. Kalau berlakunya apa-apa, makmum itu diberi kelonggaran untuk menguatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar semasa rukuk bangun sebagainya, untuk memaklumkan kepada mereka yang di belakang dan sebagainya. Kadang-kadang kalau di sini alhamdulillah setengah-setengah tempat tu kadang-kadang lansirnya pun tertutup, hitam semua, dah gelap dan sebagainya, tak nampak. Kadang-kadang Allahu Akbar imam di belakang ni yang wanita lah biasanya, kadang-kadang tak jelas dan sebagainya, hanya suara lah. Kalau tersilap online pun Allahu Akbar, penting juga dah kalau ada Allahu Akbar tu, jadi kita pun bangun dah. Macam mana, jadi itu pun boleh keliru juga. Sebab itulah pentingnya kalau kita pun dalam masa kita pun mesti ada penghadap pembuka lah untuk makmum di belakang tu, baru dikira sebagai mereka solat dalam satu kawasan lah, satu tempat, dan mereka mengikut imam. Itulah untuk perbincangan kita. Jadi itulah perbincangan berkaitan dengan sedikit sebanyak bilangan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ianya boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau ada tersalah, tersilap dan sebagainya, itu boleh kita rujuk balik lah. Biasanya itulah sebagaimana yang disebut tadi, berkaitan dengan beberapa perkara berkaitan dengan bilangan dan sebagainya. Itulah perbincangan kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.